Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak lima sidik yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT dapat kita bertemu semula pada minggu ini untuk menyambung pembelajaran sirah kita, yang mana pada pembelajaran yang lepas kita melihat pada unit 1 berkaitan perang Khandaq, iaitu yang bermaksud parit ataupun perang Khandaq juga dikenali sebagai peperangan Ahzab, iaitu pakatan. Dan kita tengok juga macam mana terjadinya peristiwa umat Islam, tentera yang dipimpin oleh Rasulullah SAW untuk menggali parit, untuk dijadikan sebagai kubu pertahanan dalam peperangan tersebut. Kita tengok peristiwa umat Islam bersama-sama memecahkan batu. Rasulullah dikurniakan mukjizat memecahkan batu dan mukjizat makanan, iaitu tepung dan kari ataupun gulai kambing. Jadi insya-Allah hari ini kita akan sambung pada muka surat 4, pada muka surat 4, yang mana apa yang berlaku dalam peperangan tersebut, sekitar peperangan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Umat Islam dikepung selama sebulan. Bila ada parit tu, tentera musuh tidak dapat memasuki kawasan yang dibuat oleh tentera umat Islam. Walau bagaimanapun, setelah beberapa kali cuba, ada satu kawasan yang mana parit tersebut agak sempit, yang menyebabkan ada tentera musuh yang naik kuda melepasi parit tersebut. Dan tak kurang juga, ramai juga yang tentera musuh yang jatuh ke dalam parit. Jatuh, nak masuk jatuh dan dipanah oleh tentera Islam. Itu strategi peperangan yang bijak oleh Rasulullah SAW. Kita sambung. Peperangan bermula apabila beberapa pahlawan berkuda musuh berjaya melepasi parit di salah satu bahagian yang sempit. Musuh datang dari setiap penjuru. Pada saat genting ini, suatu ni dah bertempur dah. Sebelum bertempur ni dah ramai dah tentera musuh yang mati, jatuh dalam parit, dipanah dan sebagainya. Dalam parit tu ada tentera Islam yang menunggu, kan. Jadi ni pertempuran yang betul-betul bertempur kerana tentera musuh sudah masuk ke dalam kawasan tersebut. Pada saat genting ini datang pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Nu'man bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nu'man bin Mas'ud radhiyallahu anhu ni seorang tentera musuh yang telah mengisytiharkan keislamannya di hadapan Rasulullah SAW tanpa diketahui tentera Quraisy. Nu'man bin Mas'ud ni dalam peperangan, dalam kekecohan peperangan tersebut, dia menyelinap, dia menyerah diri, dan dia teringin nak jumpa Rasulullah. Dan bila dia dapat dibawa oleh tentera Islam untuk berjumpa Rasulullah, dia mengisytiharkan keislaman. Maksud dia jumpa Rasulullah, dia kata, "Wahai Rasulullah, aku nak masuk Islam." Rasulullah kata, "Boleh." Mengucap 2 kalimah syahadah. Lalu tugasan pertama yang dilakukan oleh Nu'man bin Mas'ud menyumbang kepada Islam adalah mengucak-kacirkan. Orang-orang musuh tak tahu yang Nu'man dah masuk Islam. Nu'man ni dia bawa kabar-kabar yang cerita-cerita yang sehingga tentera musuh pakatan Ahzab tadi tu bergaduh sesama mereka, menyebabkan mereka hilang tumpuan dalam peperangan. Itu sumbangan mu'allaf lah kita panggil, kan, orang yang baru masuk Islam tapi terus menyumbang untuk kemenangan umat Islam. Tengok perenggan seterusnya. Nu'man bin Mas'ud radhiyallahu anhu telah memecah belahkan pihak musuh sehingga Yahudi dan kaum Quraisy bergaduh sesama sendiri. Ini maknanya sebut dia, kan. Pihak musuh juga telah ditimpa masalah bencana alam. Allah hantar lagi bantuan kepada tentera Islam. Bantuan berupa apa? Berupa bencana alam. Bencana alam ni
banjir ke, ribut taufan ke, angin kuat ke, gempa bumi ke dan sebagainya. Tengok apa yang Allah hantar. Allah Subhanahu Wa Taala telah menghantar angin kencang dan ribut taufan pada malam yang teramat sejuk hingga menyebabkan kemah runtuh dan perkakasan mereka bertaburan. Allah hantar angin yang sangat kencang dan ribut taufan. Kalau kita tahu di sana, kawasan sana berpasir. Jadi bila ribut kencang angin kuat ni, kalau kat kita daun-daun berterbangan. Kalau kat sana pasir-pasir berterbangan, debu-debu. Kalau masuk mata, pedih mata. Dan angin yang dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala tu angin yang sejuk. Bila angin yang sejuk ni menyebabkan pergerakan badan kita menjadi lemah, kan? Badan kita menjadi lemah. Akhirnya Abu Sufyan dan tentera-tenteranya berundur pada malam itu juga. Tentera musuh ni, Pakatan Ahzab ni, bila diuji dengan bencana alam tu, menyebabkan kemah dia hancur, barang peralatan, kuda bergelimpangan lari sebab angin kuat sangat, kan? Senjata-senjata habis berterabur, terbang entah ke mana, menyebabkan mereka berundur. Dan dalam masa sama, maksud mereka berundur itu adalah mereka telah menyerah kalah. Mereka lari daripada medan peperangan. Jadi ini telah memberi kemenangan kepada tentera Islam. Alhamdulillah. Anak-anak dirahmati Allah sekalian, kalau kita tengok sehebat mana pun tentera Islam, sebab tu kita diajar jangan ada sikap sombong, takbur, kerana apa sahaja kejayaan yang ada pada diri kita bukan semata-mata usaha kita. Kita ada usaha tapi sedikit sangat. Banyaknya datangnya daripada keizinan dan pertolongan daripada Allah SWT. Ada juga datang daripada doa-doa orang lain. Macam kita berjaya, kita diberi kesihatan, kekuatan, kemenangan, apa sahaja yang kita buat, kita berjaya, belajar bagus, cemerlang, masuk pertandingan apa-apa, sukan, menang apa benda, jangan lupa pasti ada orang yang mendoakan kita. Mak ayah kita doakan kita, sebab tu kita menang. Kadang-kadang usaha kita sikit, kan? Doa daripada guru-guru kita, doa daripada tok nenek moyang kita, itu yang menjadi satu berkat ataupun pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dalam peperangannya. Kalau kita tengok, tentera Islam dah buat persiapan yang rapi, kan? Gali parit. Tapi dengan izin Allah, dengan takdir Allah, tentera musuh dapat masuk juga. Kerana Allah nak uji tentera Islam. Siapa yang sanggup betul-betul berjuang, siapa yang sanggup syahid di jalan Allah, lalu Allah hantar juga pertolongan. Itulah kehebatan. Sebab tu kita kena yakin dengan Islam, yakin dengan bantuan yang telah Allah janjikan kepada kita. Banyak Allah sebut dalam Al-Quran, Allah akan hantar bantuan, Allah akan beri pertolongan kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Jadi kita kena muhasabah diri, kena yakin dengan apa yang Allah telah takdirkan kepada kita. Baik anak-anak dirahmati Allah sekalian, kita tengok pada muka surat sebelah, pada muka surat 5, kita tengok pengajaran dia. Yang pertama, kebijaksanaan kaum muslimin menyusun taktik peperangan dengan menggali parit merupakan cara yang amat berkesan. Berkesanlah. Kerana apa? Tentera musuh tak dapat masuk ke Madinah selama 1 bulan. Sebulan lama kepung, tak tahu nak masuk macam mana. Dalam masa sama, tentera mereka sendiri pun ramai yang dah mati, jatuh dalam parit. Jadi itu ada satu strategi. Walau bagaimanapun, strategi peperangan apa jugalah, nak buat apa-apa, nak belajar ke, nak bertanding apa-apa sukan ke, macam peperangan ni ke, kita kena susun strategi dan taktik. Kita kena buat jadual, kena buat planning, perancangan supaya gerak kerja kita lebih tersusun. Sama juga kita kat rumah. Kita tak sekolah ni, kita susun jadual kita. Bangun pukul berapa, mandi, solat subuh. Lepas subuh nak buat apa, baca maksurat. Lepas tu solat sunat duha, sarapan. Lepas tu belajar.
rehat sekejap, sebelum zuhur boleh tidur sekejap, lepas zuhur, solat zuhur, lepas zuhur makan tengah hari, lepas tu buat ulang kaji. Pasti ada jadual supaya kita pergerakan kita lebih tersusun, insya-Allah. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW sebagai ketua sanggup menyumbang tenaga dan bekerjasama melakukan sesuatu pekerjaan bersama-sama orang yang berada di bawah pimpinannya. Rasulullah seorang pemimpin, seorang ketua, seorang rasul. Walau bagaimanapun Rasulullah juga rajin untuk sama-sama buat kerja yang orang lain juga buat. Manusia biasa buat juga. Rasulullah angkat batu, Rasulullah gali parit, pecahkan batu dan sebagainya. Bukan semata-mata Rasul kata, okey buat itu, buat ini, buat itu. Tak. Rasulullah pun buat sendiri. Rasulullah buat sama. Sama juga kita. Kalau kita sebagai seorang abang atau kakak, jangan hanya pandai mengarahkan adik. Kita pun sama-sama kena. Adik sapu sampah, adik kemah barang-barang. Tak boleh. Kita pun sama. Jom adik kemah barang, jom adik sama-sama sapu sampah. Itu lebih baik. Itu contoh yang telah Rasulullah tunjukkan kepada kita. Yang ketiga, kekuatan tentera-tentera Islam terbukti apabila sesiapa sahaja yang bermusuh dengan orang Islam pasti dapat ditumpaskan. Jadi nak katanya, umat Islam pada waktu itu semakin lama semakin kuat, semakin lama semakin hebat. Sehingga sesiapa sahaja walaupun bilangan mereka lebih ramai nak berperang dengan umat Islam, mereka akan pasti dikalahkan oleh orang Islam. Dan yang keempat, kegagalan pihak musuh telah meningkatkan lagi azam pihak Islam dalam menyebarkan dakwah Islam. Bila tentera Islam menang dalam peperangan ni, menyebabkan Rasulullah dan sahabat-sahabat lain semakin bersemangat. Semangat untuk apa? Untuk menyebarkan agama Islam, untuk menyebarkan dakwah ke seluruh dunia, Alhamdulillah, dalam peperangan tersebut banyak pengajaran yang kita dapat ambil dari perancangan, dari sudut pelaksanaan, dari sudut keputusan kita tengok kan. Jadi nak buat apa-apa pastinya perlu ada perancangan dan perlu dilaksanakan dengan dalam bentuk kumpulan supaya hasil yang kita dapat lebih baik berbanding kita laksanakan secara berseorangan. Sama juga macam kita solat kan. Solat jemaah lebih baik daripada solat seorang kan. Sebagai contoh. Okey. Dan seterusnya, yang terakhir kita tengok kat bawah tu, keputusan peperangan, kemenangan berpihak kepada orang Islam. Alhamdulillah, orang Islam menang dalam peperangan Khandaq ni atau peperangan Ahzab ni. Umat Islam menang. Yang bawah tu, kaum muslimin yang syahid seramai 7 orang. Ada orang Islam yang mati syahid 7 orang. 7 orang mati syahid. Kaum Quraisy tidak lagi berani menentang Islam. Selepas peperangan tersebut, orang Quraisy mula rasa takut dengan orang Islam. Dulu mereka berani nak bunuh, ajak berperang. Sekarang ni mereka lebih berhati-hati. Mereka dah takut. Mereka dah rasa bimbang kerana umat Islam semakin kuat. Dia lupa umat Islam ni kuat bukan semata-mata dengan jumlah yang ramai ataupun sedikit, tetapi mereka lupa bahawa orang Islam ni sentiasa dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan bala tenteranya. Yang keempat, yang terakhir, kaum Quraisy yang terbunuh seramai 4 orang. 4 orang je mati, orang Quraisy, 7 orang Islam mati syahid. Okey, alhamdulillah anak-anak dirahmati Allah sekalian. Untuk unit 1 ni kita dah selesai berkaitan perang Khandaq. Jadi banyak pengajaran, banyak kebaikan yang kita boleh ambil daripada peristiwa perang Khandaq ni. Jadi mana yang baik itu kita ambil supaya kita boleh aplikasikan dalam kehidupan kita seharian, insya-Allah. Jadi insya-Allah pada pelajaran yang akan datang, sekejap Malin tengok dulu kalau ada aktiviti. Okey, belum lagi. Perang Khandaq, sekitar peperangan Bai'atul Hudaybiyah. Okey. Anak-anak dirahmati Allah sekalian, jadi kita dah selesai tentang unit 1 berkaitan perang Khandaq. Jadi antum semua boleh terus buat latihan dalam buku aktiviti. Buku aktiviti pada muka surat 3 muka surat 2, muka surat 2, 3, 4,
5 dan 6. Muka surat 2 hingga 6. Muka surat 2 hingga 6. Buat latihan dalam buku aktiviti. Boleh rujuk buku teks. Tulis cantik-cantik. Boleh tulis kat situ. Buat latihan. Okey. InsyaAllah. Mudah-mudahan ada sedikit masa nanti boleh buat sikit je tu. Okey. Jadi malam saya cukup setakat tu. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa tulis nama di bahagian komen. Boleh minta maaf segala kekurangan. InsyaAllah kita jumpa lagi pada pelajaran yang akan datang. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.